أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. Keep up, tell me, sharing is caring. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ هل أنتم بخير إن شاء الله؟ هل أكلتم الفطور أم لا؟ تعالوا أيها الإخوة الكرام، نستغفر الله العظيم لعل الله تعالى يتوب علينا ويغفر لنا من كل ذنوبنا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama sekali, sebelum kita mulakan, sahabat-sahabat yang dikasihi, disayangi, yang dicintai oleh setiap orang. Sebab Nabi SAW beritahu, kita kena saling mencintai antara satu orang Islam. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Adakah sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sihat-sihat saja? Kaifa halukum jami'an? Hal antum bi khairin insyaallah? Tamam. Qabla an nabda'a bihadha ad-dars, uridu minkum ayyuhal ikhwatul kiram an tunshiru hadhihi videohat atau hadha bash mubashir ila asdiqaikum. أريد منكم أيها الإخوة الكرام أن تنشروا هذا بث مباشر إلى إخوانكم بتضع ماذا الشير butang share, yani butang an-nashr. Naam. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulakan kelas kita pada pagi ini, boleh tak minta bantuan sahabat-sahabat sekalian untuk tekan butang kongsi. Kita kongsikan kelas kita pada pagi ini. Kelas kita iaitu memahami Al-Quran melalui percakapan bahasa Arab kepada rakan-rakan kita, semua kawan-kawan kita, grup-grup yang kita kenal dan kita telah masuk. Kongsikan kepada mereka semua, mudah-mudahan usaha dan juga perkongsian sahabat-sahabat sekalian, pahala-pahala perkongsian tersebut akan masuk dalam safahati a'malikum, masuk dalam buku catatan amalan baik sahabat-sahabat sekalian. Kerana menuntut ilmu, subhanallah, ganjaran dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi SAW bagi tahu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Masya-Allah. Nabi SAW bagi tahu, barang siapa yang menempuhi satu jalan, yang mana jalan tersebut menempuhi jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya jalan masuk ke syurga. Jadi kita nak sahabat-sahabat kita yang lain juga untuk dipermudahkan jalan mereka ke dalam syurga. Jadi jangan lupa tekan button share. Itu sahaja yang paling mudah kita boleh buat. Adakah bukan begitu? Bala. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kelas yang kita buat ini diadakan secara percuma sahaja. Jadi tak dapat berbayaran, join saja. Nah, dan terima kasih juga kepada kita punya yang usahakan live ini, iaitu Pusat Hafiz At-Taqwa ataupun Pusat Ilmu At-Taqwa. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha mereka dan terima amalan-amalan kita semua. Amin. Sebab mereka lah yang menyediakan kelas seperti ini kepada sahabat-sahabat sekalian. Jadi rugi kalau ramai lagi yang tidak tahu tentang kelas ini. Sebab kelas secara percuma je.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah boleh melalui percakapan bahasa Arab kita boleh memahami Al-Quran dengan lebih mudah? Adakah melalui percakapan membantu kita memahami Al-Quran? Jawapan dia sudah pasti adalah ya. Dia membantu sedikit sebanyak dalam pemahaman kita di dalam Al-Quran. Lagi-lagi, perkataan-perkataan yang paling asas dalam percakapan bila digunakan setiap hari ataupun sudah dibiasakan penggunaan dia lagi banyak membantu dalam memahami perkataan-perkataan yang sering sekali digunakan. Jadi jawapan dia adalah ya. Contoh dia sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat boleh lihat di surah Ad-Duha. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi sahabat-sahabat sekalian, lihat di ayat ini. Daripada ayat ini, kalau sahabat-sahabat lihat secara teliti, ada 5 perkataan yang kita pernah tahu dan kita pernah ambil selepas kita telah belajar unit 1 ini sampailah sekarang. Ada 5 perkataan dah dapat tahu dan dah kita faham daripada ayat tadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi sekarang ni saya ada kerja nak bagi kepada sahabat-sahabat sekalian yang pernah masuk kelas kita ni, yang sudah sampai ke muka surat 8 ni. Jadi harap sahabat-sahabat tidak lupa. Cuba bagi tahu kita apa dia 5 perkataan yang kita dah pernah belajar yang sahabat-sahabat tahu bila baca ayat tadi. Cuba baca lagi sekali dan lihat daripada kanan dan bagi tahu apakah huruf dia dan makna dia. Lihat lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Tak termasuk. Kita tengok ayat. Walal akhirah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Okey, huruf yang pertama sekali. Mana satu yang pernah kita tahu? Yang dah kita tahu. Sudah pastilah huruf waw. Kan? Masya Allah. Yang jawab pada huruf waw tadi tu tahniah. Masya Allah. Bagus sekali. Naam. Jadi, walal akhiratu khairu wa. Apa yang dimaksudkan dengan wa? Yang dimaksudkan wa adalah dan. Pernah ingatkan dalam unit ataupun pembelajaran kita yang pertama-tama tu, dia bagi tahu al-ardu al-hiwarul awwal unzur wa istami' wa a'id. Unzur, lihat, wastami' dan dengar, wa iaitu dan. Ya ni, alhamdulillah sedikit-sedikit kita pernah belajar. Start daripada kanan. Kalau nak bagi jawapan, start daripada kanan lebih cantik. Satu-satu. Ada pun sahabat kita bagus, Masya Allah, yang itu menanti ula, betul jawapan dia. Tahniah. Tapi menanti yang belakang sikit. Start dari kanan ke kiri. Nah, okey. Apakah dia perkataan yang kedua kita boleh tahu daripada ayat ini? Sudah pastilah adalah perkataan khairun. Kita pernah ingatkan bila kita tanya kaifa haluka bi khairin walhamdulillah. Ingat tak? Kaifa haluka bi khair walhamdulillah. Apa yang dimaksudkan dengan khair? Yang dimaksudkan dengan khair adalah baik. Kan kita pernah hafal kan? Kaifa ismi Muhammad wasmuka ismi Khalil. Kaifa haluka bi khairin walhamdulillah khair. Khair maksud dia ialah baik. Masya Allah.
Akhirah mungkin ada yang sahabat tahu, yang tahu Masya Allah, Bismillah, Masya Allah, bagus. Ada pun yang belum tahu, kita tinggalkan, cari yang tahu sahaja dulu. Okey, yang seterusnya, apa perkataan yang seterusnya? Naam, perkataan yang seterusnya yang dah kita belajar adalah ka. Kan? La tu tak tahu, tapi ka tahu. Ka apa yang dimaksudkan dengan ka? Ingat tak bila kita belajar mas muka kaifa luka ma jinsiyatuka, kan? Ingat tak apa yang dimaksudkan dengan ka? Maksudnya ialah awak ataupun kamu. Tapi untuk lelaki. Kalau untuk perempuan kan kita pakai baris bawah. Mas muki kaifa luki ma jinsiyatuki. Kan? Ingat tak? Masya Allah. Jadi subhanallah, ini dah ada 3 perkataan yang sahabat-sahabat telah tahu. Alhamdulillah. Kemudian apa lagi selepas daripada ni, kita belajar tentang ataupun kita dah tahu tentang huruf min. Yang ni mungkin sahabat-sahabat kurang pasti sebab dia mina. Yang kita pernah belajar adalah min. Tapi min, ini mina ni adalah min. Cuma dia kena baris atas sebab bertemunya 2 sukun. Min, asal dia min, baris mati, min. Cuma sebab apa dia baris atas kan? Sebab selepas dia ada sukun juga. Sukun tu baris mati. Selepas min tu, adun mati tu ada sukun dekat, ada baris mati dekat lam. Lepas tu dia baris atas. Sebab nak baca macam mana? Min al. Jadi bariskan supaya boleh sambung bacaan. Minal. Okey, min. Apa maksud min? Masya Allah. Tengok sahabat-sahabat jawab dengan baik sekali, iaitu daripada, betul. Dia dah huruf yang perkataan yang keempat kita dah tahu, iaitu maksud dia dari atau daripada. Yang last sekali sahabat kita yang awal tadi dah bagi tahu, Masya Allah, iaitu perkataan al-ula. Apa yang dimasukkan dengan al-ula, sahabat-sahabat sekalian? Masya Allah. Al-ula, ingat tak bila kita sebut yang dalam unit pertama, al-wahdatul ula, kan? First sekali, kesoalan yang paling pertama sekali bagi tahu, al-wahdatul ula at-tahiyatu wat-ta'aruf. Yakni, al-ula iaitu unit yang pertama ataupun unit yang awal. Okey, jadi subhanallah, dalam surah Al-Duha sahaja, ayat 4 ni khususnya, ayat 4 Yang 4 tu khususnya, sahabat-sahabat telah tahu 5 perkataan selepas daripada pembelajaran percakapan ni. Yang mana sering sekali digunakan di dalam Al-Quran. Jadi itulah dia sebab kenapa belajar percakapan. Sebab kita nak dibiasakan dengan perkataan Arab. Kita nak dibiasakan dengan percakapan. Kita nak dibiasakan dengan bahasa Arab tu sendiri. Supaya bila kita datang pada Al-Quran, bila kita baca perkataan-perkataan yang basic tersebut, kita dapat ketahui. Itulah niat dia. Kan? Jadi kalau ikutkan maksud, kalau kita ikutkan maksud yang sebenar, walal akhiratu, dan benar-benar hari akhirat itu, khairun, lebih baik, laka. La di sini maksud dia adalah untuk kamu. Untuk kamu, wahai Muhammad, minal ula, daripada yang pertama, yakni daripada kehidupan di dunia. Jadi maknanya kehidupan dekat akhirat lebih baik untuk kamu daripada kehidupan di dunia. Jadi tak perlu nak bersedih, tak perlu nak stres sebab kehidupan akhirat tu kekal abadi selama-lamanya. Jadi kalau kita buat persiapan di dunia ni dengan lebih baik, maknanya iman dan juga amal soleh, solat jaga, puasa zakat, 5 perkara yang fardu diusahakan dan sebaik mungkin. Allahu Akbar, akhirat, Masya Allah. Nabi SAW bagi tahu kepada orang Badui yang dia kata dia tak akan tinggalkan fardu ni satu pun dan tak akan tambah apa satu pun. Nabi SAW bagi tahu dia ni berada ataupun masuk di dalam syurga. Jadi subhanallah sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, walaupun kita tahu sedikit sebanyak, tapi sedikit sebanyak itulah permulaan untuk sampai ke yang paling banyak, insya-Allah. Sekadar mana yang kita mampulah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita,
Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita kekuatan untuk teruskan belajar ilmu agama. Okey, jadi subhanallah, sedikit sebanyak pun dah tahu maksud dia. Alhamdulillah. Jadi saya nak ucapkan tahniah. Macam ni, completely enough. Sebab sahabat-sahabat telah dapat sedikit sebanyaklah tahu makna Al-Quran. Alhamdulillah. Tapi sahabat-sahabat sekalian yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memahami Al-Quran tidak cukup dalam mempelajari hiwar sahaja, percakapan sahaja. Untuk faham lebih dalam, untuk faham lebih dalam lagi, perlu kepada asas-asas yang lain juga. Untuk faham sebagaimana ulama-ulama telah faham, perlukan asas-asas yang lain juga. Dan asas-asas tersebut seperti yang sahabat-sahabat lihat di hadapan sahabat semua, iaitu hiwar, pembelajaran kalam bahasa Arab, kemudian masuk bahagian nahwu, kemudian masuk bahagian sharaf ataupun sekalikan, kemudian belajar balaghah, tafsir, ulumul Quran, usul fiqh, sirah, hadis, mantiq dan sebagainya. Jadi ilmu-ilmu yang ini merupakan asas-asas yang penting, yang agak penting dalam memahami Al-Quran dan juga Al-Hadis. Tak tertinggal juga ilmu akidah, saya terpatutnya tulis benda yang paling pertama, akidah dan lain-lain kan. Itu sangat-sangat penting untuk memahami Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ulama bagi tahu ada 20. Ulama bagi tahu ada 20 asas untuk memahami Al-Quran dengan lebih dalam. 20. Yang kita sekarang ni, yang sekarang sedang cuba usahakan adalah Al-Hiwar, bahagian yang paling pertama sekali. Dan kita harap pembelajaran kita walaupun baru nak mula, lebih baik daripada tak mula langsung. Sahabat-sahabat sekalian, saya nak bagi tahu yang melangkah perjalanan dia lebih baik daripada yang tak mula langsung. Sebab apa? Yang melangkah ni yang Nabi SAW bagi tahu ada janji Allah Ta'ala. Yang mulakan langkah dia, yang ni Nabi SAW bagi tahu ada dapat janji Allah Ta'ala. Apa janji Allah Ta'ala? Apa janji Nabi SAW? Nabi SAW kata, siapa yang menempuhi jalan, menempuhi. Ini jalan, kita tempuh. Start jalan, start. Yang penting start. Siapa yang menempuhi satu jalan, jalan mencari ilmu, Allah memudahkan jalan dia masuk dalam syurga. Jadi yang penting start. Yang tak start tu, bila nak start tu, ada tak daripada sini yang belum nak start lagi? Start sekarang, insya-Allah. Sedia? Tamam, alhamdulillah. Ya Allah, bismillah. Jadi kita sama-sama mulakan perjalanan kita insya-Allah taala dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis insya-Allah. Jadi saya harap sahabat-sahabat punya semangat tidak hilang, sebab kita tidak mahu putus asa dalam mempelajari ilmu agama, khususnya memahami makna Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kita nak tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan dari diri kita. Jadi subhanallah sahabat-sahabat sekalian, itulah dia belajar percakapan ni. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita ada, kalau ikutkan yang kita punya pembelajaran, semuanya ada 76 perkataan yang sahabat-sahabat telah tahu. Masya Allah, tahniah. Jadi ada 76 perkataan yang ada dalam genggaman sahabat-sahabat sekalian. Tahniah. Naam. Jadi yang ini 76 ni kita perlu untuk ulang. Kita perlu untuk train. Kita perlu untuk panggil apa nama, exercisekan dia. Okay, exercisekan dia. Latihkan dia. Jadi sampai betul-betul ingat. Jadi bersama saya insya-Allah akan membantu sahabat-sahabat sekalian dalam jalan ini, dalam menempuhi jalan ini insya-Allah. Jadi harap sahabat-sahabat tidak bosan dan teruskan perjuangan insya-Allah. Boleh? Boleh tak? Insya-Allah. Katakanlah boleh insya-Allah Ustaz. Boleh? Alhamdulillah. Kalau boleh, bagus. Jangan lupa untuk sharekan kelas kita pada pagi ini pada sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan berkat share sahabat-sahabat sekalian, orang lain pun nak start belajar ilmu agama. Orang lain pun nak start belajar ilmu memahami Al-Quran dan juga Al-Hadis. Subhanallah, sahabat-sahabat nak yang kawan-kawan kita tempuh jalan yang sama tak? Tempuh jalan masuk dalam syurga tak? InsyaAllah. Macam tu. Bismillah. Jadi,
tanpa kita buang masa kan, tadi mukadimah untuk kita naikkan semangat supaya tak tinggalkan belajar, khususnya belajar memahami Al-Quran. Jadi sepatutnya orang Islam pun memang dah tak fikir dah bagi semangat ke tak bagi semangat ke, dia akan belajar juga. Sebab apa? Sebab talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nabi SAW beritahu semua muslimat, belajar ilmu agama adalah fardu bagi seluruh orang muslim dan juga muslimat. Jadi insyaAllah mari kita lihat muka surat 9. Kita akan mulakan latihan kita insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kitab yang kita gunakan kalau sahabat-sahabat baru adalah daripada Al-Arabiyyatu Baina Yaday jilid 1. Ada 3 perkara penting bila dalam pembelajaran ini. Tanya soalan, tulis nota. Usaha. Tanya soalan kalau tak faham, tulis nota bila ada perkataan baru ataupun apa-apa je, ataupun faedah maklumat tambahan. Yang ketiga, usaha. Tanpa usaha, 76 perkataan yang kita dah hafal boleh hilang. Boleh. Macam tu. Jadi kita tak mahu yang macam tu, jadi perlukan usaha. Hari-hari 5 minit kalau diulang-ulang boleh ingat. 5 minit 10 minit lebih baik. 15 minit, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi usaha, insyaAllah. Tamam. Subhanallah, pada kelas yang terdahulu, kita kalau ikutkan ada 1234 perkataan nak kena usahakan. Jadi hari ini, kita akan ambil 10 perkataan yang baru insyaAllah, kalau Allah Ta'ala mudahkan dan sampaikan pada waktu tersebut. Yang ni, 1 jam ni cukup, mudah-mudahan insyaAllah. Ada 10 perkataan yang baru kita akan ambil. Ada yang yujad ashrah mufradat jadidah fi hadha sabah, fi hadha al-yawm. Naam. Jadi 1234 perkataan. Banyaknya 1000 lebih. InsyaAllah itu start perjalanan, lama-lama sampai insyaAllah. Jadi kita start lah insyaAllah. Okey. 1234 perkataan lagi tolak dengan 10. Jadi kita akan ambil 1200. Kita akan tinggal 1224 perkataan saja. Subhanallah, yang asal target dia adalah 1300 perkataan. Tengok-tengok, pup, dah sampai 1224. Maknanya kita telah tolak lebih kurang dalam 76 perkataan kita dah ambil. So, dah ni. Nah, bismillah. Latihan, muka surat 9. Ada 2 latihan yang kita akan buat. Yang pertama sekali, yang gambar di atas tu, yang kedua yang bawah tu lah. Tapi sebelum tu sahabat-sahabat sekalian, disebabkan kita ni ada yang ingat-ingat lupa, disebabkan kita ni ada yang susah nak ingat dan sebagainya, apa kata kita cuba ulang sedikit percakapan yang kita pernah ambil. Jadi minta sahabat-sahabat juga buka kan, kita nak buat revision. Jadi minta sahabat-sahabat semua buka muka surat 2. Okey. Jadi yang dah ada buku boleh tengok dekat buku muka surat 2. Yang belum ada buku boleh lihat di sini saja, sebab saya akan kongsikan kepada sahabat sekalian. Naam. Kita cuba ulang kaji bahagian ini dahulu. Percakapan di antara Khalid dan juga Khalil. Al-hiwaru baina Khalid wa Khalil. Al-hiwaru baina Khalid wa Khalil. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca sama-sama. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bikhair. Walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bikhair. Walhamdulillah. Mauratan ukhra ya ikhwanana. Kita buat sekali lagi sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bikhair. Walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bikhair.
walhamdulillah. Tamam. Ya ikhwanana, wahai sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Ismi Khalid masmuka. Apa maksud dia? Ma makna ismi Khalid masmuka? Saya terus bagi tahu jawapan. Nama saya Khalid masmuka. Apa nama kamu? Okay, jadi sahabat-sahabat yang baru, harap-harap boleh lihat ulangan-ulangan yang lama supaya tak ketinggalan. Yang lain saya terpaksa teruskan. Ada pun yang lain sebab ada sahabat-sahabat yang dah lama dan kita nak mulakan yang awalin. As-sabiqun al-awwalun. Yang pertama-tama tu kita nak teruskan untuk dia orang. Kan? Teruskan. Bagus. Siapa yang tahu maksud dia, yang tak tahu kena buat ulang kaji sendiri. 6. Ismi Khalil. Ma makna ismi Khalil? Ya ikhwanana. Ya. Nama saya Khalil. Kaifa haluka? Ma makna kaifa haluka? Sahih. Kaifa haluka maksud dia ialah bagaimana keadaan awak. Tapi untuk lelaki, bagus. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Apa maksud ni pula? Bi khairin, dengan baik. Maksud dia adalah keadaan saya dalam keadaan baik. Keadaan saya dalam keadaan baik. Macam itulah maksud dia. Hali bi khairin. Tamam. Hali, keadaan saya bi khairin, dalam keadaan baik. Bi maksudnya fi. Okey, tinggalkan pasal nahwu sekejap. Macam mana boleh faham bi maksud fi dan sebagainya. Kita teruskan dengan makna. Bi khairin yakni baik. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Wa kaifa haluka anta, dan bagaimana keadaan kamu pula. Bi khairin walhamdulillah, keadaan saya baik. Alhamdulillah, dan segala puji milik Allah. Okey, jadi maknanya kita dah ulang kaji sedikit, refresh balik maklumat-maklumat lama. Harap sahabat-sahabat tidak lupa. Dan kita yang ni kita just baca saja, okey? Cuma beza dia konteks tadi untuk lelaki, yang ini untuk perempuan. Jadi mari kita sama-sama baca insya-Allah. Al-hiwar baina Khawlah wa Khadijah. Al-hiwar baina Khawlah wa Khadijah. Yakni percakapan antara Khawlah dan Khadijah. Saya harap sahabat-sahabat tak lupalah apa maksud baina. Sebab tak silap kita pernah ambil sil bainal kalimah wa suratil munasibah. Ingat tak perkataan baina? Jadi harap tidak lupa. Ada satu budak, bila kita ajar dia, baina dia kata aina. Baina, saya tanya apa maksud baina? Maksud dia di mana? Jadi saya harap sahabat-sahabat tak jadi macam dia. Yang maksud baina tu adalah di mana? Maksud dia adalah di antara. Tamam? Masya Allah. Bagus. Jayyid. Ahsantum. Jom baca insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Maratan ukhra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dah refresh balik tak maklumat-maklumat lama. Jadi jangan lupa untuk aplikasikannya dalam percakapan harian insya-Allah. Mari kita balik semula kepada bisnes kita. Kita cerita pasal bisnes apa ni? Bisnes untuk faham Al-Quran. Masya-Allah. Now, kita pergi lihat muka surat 9 insya-Allah sama-sama. Dalam muka surat 9 ni ada 10 perkataan yang saya harap sahabat-sahabat tidak lupa. Dan sekarang saya akan tanya. Ya ikhwanana, ma makna mufradat? Apa yang dimaksudkan dengan mufradat? Ma makna mufradat?
Ma makna mufradat? Apa maksud mufradat? Kalau sahabat-sahabat jawab mufradat ialah kosakata, kosakata. Naam, betul sekali. Teruskan al-ardu, al-ardu, al-ardu. Ma makna al-ardu ya ikhwanana? Ma makna al-ardu ya ikhwanana? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Siapa yang jawab al-ardu, iaitu, apa panggil nama dia? Lampiran, sahih. Jazakallahu khairan kathira. Ahsantum. Ini betul-betul ingat ni, buat bulan kaji. 5 minit setiap hari tanya. Al-an, ma makna unzur? Ya ikhwanana, ma makna unzur? Unzur maknahu, Masya Allah, betul, iaitu latihan. Latihan pula, lihatlah. Saya pula yang salah. Unzur, yakni lihatlah. Jayid. Teruskan, al-an, istami' ma makna istami' ya ikhwanana? Istami' maksud dia ialah, macam sahabat-sahabat sekalian bagi tahu, iaitu dengar. Bagus. Saya teruskan tanpa ada konfeti. A'id. Al-an, ma makna a'id? Sekarang, apa maksud a'id? Sahih, sahih. Masya Allah, yang telah jawab. Ulanglah, betul sekali. Tepat. Naam. At-tadrib. At-tadrib. Ingat tak apa yang dimaksudkan dengan at-tadrib? Yang dimaksudkan dengan tadrib adalah seperti yang sahabat-sahabat sekalian telah jawab, iaitu latihan. Bagus sekali. Masya Allah. Okey, sikit lagi. Sil. Apa yang dimaksudkan dengan sil? Ya ikhwanana. Ma makna sil? Sil bainal adad was suratil munasibah. Sil maksud dia ialah sambungkan. Betul tu. Sil maksud dia ialah sambungkan. Jayyid. Yang jawab dengan tepat. Tahniah. Sikit lagi untuk dapat 1000 markah yang jawab tepat semua sekali. Baina. Ma makna baina? Al-an. Apa yang dimaksudkan dengan baina? Macam tadi sahabat-sahabat telah bagi tahu di antara. Alhamdulillah. Dan telah bagi tahu baina di antara. Bagus sekali. As-surah. 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 Al-an. Ma makna as-surah? Ini bukan surah macam surah Al-Fatihah. Bukan. Ini as-surah maksud dia gambar. Yang jawab gambar. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali. Al-munasibah. Al-an. Ma makna al-munasibah? Sebab kita akan gunakan perkataan ini dalam latihan nanti. Al-munasibah. Naam, al-munasibah adalah yang sesuai. Jadi sahabat-sahabat yang jawab dengan bagus dan tepat. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Bismillah. Kita lihat latihan tersebut. Dan juga yang baru ni. Jadi di sini sahabat-sahabat sekalian, ada 10 perkataan. Pada kelas hari ini, kita akan ambil 10 perkataan yang baru. Yang kita cuba usaha untuk ingat dan juga hafal. Boleh? Jadi kita lihat yang pertama sekali. Yang pertama sekali ni ada 7 perkataan baru yang kita nak ingat. Tamam? Mari kita lihat sama-sama apa 7 perkataan dia. Yang pertama sekali adalah, mari kita baca sama-sama. Idhafiyah. 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 Maksud dia ialah tambahan. Idhafiyah, tambahan. Idhafiyah, tambahan. Yang kedua, kita akan ambil 2 sampai ke 6. Kita akan ambil nombor. Sahabat-sahabat yang dah profesional dengan nombor, tahniah, bagus. Adapun yang baru-baru nak ingat nombor 1 sampai 10 contohnya, kita ambil sikit-sikit dululah. Kita ambil 1 sampai 5 dulu, okey? Tapi ini kena hafal. Boleh? Okey, jom baca sama-sama. Wahid. 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 1. Wahid. 1. Isnan. Isnani. Isnani. 2. Isnani. 2. Isnani. 2. Ada orang sebut isnaini. Itu pun betul juga. Salasatun. 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 3. Salasah.
tiga. Salasah, tiga. Arba'atun, 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 empat. Arba'ah, empat. Arba'ah, empat. Khamsatun, 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 lima. Khamsah, lima. Khamsah, lima. Khamsah, lima. Jadi Masya Allah, sahabat-sahabat kena ingat 1 sampai 5 ni. Sebab nanti di akhir pembelajaran kita, saya akan masukkan Quran Time. Yang ni, apa yang kita dah belajar hari ni contohnya, apa yang ada dalam Al-Quran. Perkataan tersebut dalam Al-Quran. Jadi hari ni saya akan kongsikan 1 sampai 5, nombor 1 sampai 5 yang ada dalam Al-Quran. Tapi bukan sekarang. Yang seterusnya, ada lagi 2 perkataan. Sekejap, lagi satu. Ini last. Kolam. 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 Pen. Kolamun. Pen. Kolamun. Pen. Jadi itu dia 7 perkataan baru yang kita pelajari. Jadi sahabat-sahabat yang nak ulang, boleh lihat ulangan. Mari kita baca sama-sama. Mufradatun idhafiyatun. Al-ardu unzur wastami' wa a'id. Mufradatun idhafiyatun. Al-ardu unzur wastami' wa a'id. Jadi harap-harap bila baca dah faham maksud dia. Kosakata tambahan, lampiran, lihat dan dengar dan ulang. Sahabat-sahabat rasa yakin tak sekarang? Semua ni bahasa Arab ni. Masya Allah dah tahu makna dia tanpa tengok satu-satu. Kalau bagi mereka yang dah hafal lah dan dah ingat. Yang belum ingat dan hafal, pelan-pelan, take your time, ambil satu persatu. Dan pasti akan sampai juga macam sahabat-sahabat yang dah sampai sekarang. Okey. Nah, kita tengok, kita akan lihat nombor 1 sampai nombor 5. Mari kita baca sama-sama. Wahid, wahid, wahid. 1. Isnani, isnani, isnan. 2. Salasah, salasah, salasah. 3. Arba'ah, arba'ah, arba'ah. 4. Khamsah, khamsah, khamsah. 5. Jadi sahabat-sahabat cuba ulang dahulu 2-3 kali. Harap-harap sahabat semua insya-Allah boleh dapat. Saya bagi masa. Clock, clock, clock. Timer delay. Sudah lupa di start. Okey, silakan. Oh, 9 minit. Masya Allah. Ulang sampai ingat. Wahid, wahid, wahid. 1. 30 sahaja. Isnan, isnan, isnan. 2. Salasah, salasah, salasah. 3. Arba'ah, arba'ah, arba'ah. 4. Khamsah, khamsah, khamsah. 5. Kalau saya dah ingat, Alhamdulillah. Sahabat sudah ingat belum? Okey, cukup. 6. Dah ingat kan? InsyaAllah. Cuba wahid sampai khamsah. Yang lain-lain. Saya tak dapat dengar, tapi saya harap sahabat dah buat lah. Wahid isna salasah arba'ah khamsah. Saya dah buat dengan baik, Ustaz. Masya Allah yang buat dengan baik. Tahniah, jazakallahu khairan katsiran. Walaupun saya tak dapat nak dengar buat masa ni. Jadi harap-harap sahabat semua. Betul lah insya-Allah. Okey. Tamam. Okay, kita teruskan insya-Allah. At-tadribul awal. Latihan yang pertama sekali. Kita terus masuk latihan, okey? Sebab sahabat semua dah tahu kan wahid sampai khamsah. 1 sampai 5.
Kan ada yang masih perlukan pengulangan. Kalau ada yang perlukan pengulangan, bagi tahu dalam komen. Saya akan bagi tahu surah, saya akan bagi tahu sahabat sekalian untuk ulang video ni pada waktu kemudian. So, kita nak cuba masuk terus pada latihan. Boleh? Saya minta maaf kalau tak dapat nak ni. Okey, jom. At-tadribul awal, latihan pertama. Jom baca sama-sama. Sil bainal adadi was suratil munasibah. Oh. Saya harap sempat, insya-Allah. Kalau tak sempat pun, kita akan ambil yang ini pada kelas yang seterusnya. Tapi jangan risau, saya rasa boleh, insya-Allah. Jadi di sini kita akan ambil 3 perkataan baru. Apa dia? Yang pertama, al-adad. 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 Maksud dia nombor. Ingat, al-adad ialah nombor. Al-adad, nombor. Al-raqam. Al-raqam. Al-raqam, nombor juga. Jadi ada makna lain selain daripada adad. Maaf, ada perkataan lain selain daripada adad. Perkataan tersebut ialah raqam. Nombor. Al-raqam ialah nombor. Teruskan, kitab. Kitab. Kitab, buku. Mungkin sahabat semua tahulah sebab pernah dengar perkataan kitab. Jadi kitab tu ialah. Soalan yang saya akan tanya adalah sebegini. Aina as-suratu li'adadi wahid? Aina as-suratu li'adadi wahid? Aina as-suratu li'adadi wahid? Saya nak sahabat-sahabat bagi tahu maksud dia. Apa yang sahabat faham daripada soalan ini. Sebab kita pernah ambil lebih kurang macam ni, tapi ayat dia berbeza. Soalan yang kita pernah ambil adalah aina surah li kalimah. ... Tapi sekarang ni saya tukar soalan, tambah sedikit ayat perkataan lain. Aina suratu li adad wahid? Apa maksud dia? Sahabat yang boleh bagi jawapan dengan tepat, ada hadiah ni lah. Boom. Okey, sahabat-sahabat yang jawab dengan betul sekali, Masya Allah. Jawapan dia adalah A. Mana? Oh, dia tak tulis. Jadi maksud dia ialah di sini, baik, biar saya tolong tuliskan untuk sahabat sekalian. Maksud dia di sini ialah di manakah gambar bagi nombor 1 ataupun untuk nombor 1. Masya Allah. Sahabat-sahabat saya tak perlu tulis pun. Ada sahabat-sahabat dah tolong tulis di bawah. Naam. So jawapan yang saya nak daripada sahabat-sahabat, di mana latihan nombor 1? Maaf. Yang lain-lain, jawapan yang lain tu betul. Di mana gambar bagi nombor 1? Di mana gambar bagi nombor 1? Saya suka dengan jawapan dia, jadi saya tuliskan di sini, insya-Allah. Control paste. Lepas tu kecilkan dia punya font. Jadikan 24. Okey. Di mana gambar bagi nombor 1? Macam tu. Itu soalan saya. Jadi jawapan daripada soalan tersebut lebih kurang begini bunyi dia. As-suratu li'adadi wahid fi surati wahid. As-suratu li'adadi wahid fi surati wahid. As-surah li'adad wahid fi surati wahid. Apa maksud dia tu? As-surah li'adad wahid fi surati wahid. As-surah li'adad wahid fi surati wahid. Kalau sahabat jawab dengan betul, Masya Allah, hebat. Naam. Yang jawab dengan tepat sekali, tahniah. Maksud dia adalah gambar untuk ataupun bagi nombor 1 di gambar 1. Gambar bagi nombor 1 di gambar 1. Gambar di nombor 1 di gambar 1. Soalan ni macam tak berapa nak faham lah, dan jawapan dia macam tak berapa nak faham dengan apa yang kita nak ambil sekarang ni. Gambar bagi nombor 1 di gambar 1. Masya Allah. Ada punya typo, tak apa, saya faham. Tahniah sebab jawab. Masya Allah. Saya gunakan dia punya ni.
Maaf, saya tak nampak keyboard. Ke depan terus. Okey, bagi nombor satu di gambar satu. Cantik. Saya guna sahabat-sahabat punya jawapan je. Copy paste balik. Gambar di nombor satu di gambar satu. Alhamdulillah. 6. Jayid. Itu maksud dia. Tapi apa dia punya ni? Kita lihat lagi sekali. Naam. As-surah ialah gambar. Al-adad ialah nombor. Jadi as-surah itu yang di atas. Al-adad itu yang di bawah. Okey. Jadi harap-harap sahabat-sahabat faham. Kita ulang lagi sekali. As-surah dengan adad. As-surah gambar. Al-adad nombor. As-surah yang berada di atas. Yakni gambar yang berada di atas. Al-adad yang berada di bawah. Jadi macam soalan tadi. Aina surah li'adad wahid. Mana gambar untuk nombor satu? Jadi, gambar untuk nombor satu di gambar satu. As-surah li'adad wahid fi. Jadi kalau lihat, as-surah ada 1 sampai 5. Surah wahid, surah isnan, surah salasa, surah arba'ah, surah khamsah. Adapun yang belajar nahu, apa yang saya bagi tahu ni kurang tepat. Tapi sebagai permulaan, ambil saja. Okey. Sebagai permulaan untuk yang basic. Ada yang tengok dah nahu, ustaz ni tak betul lah cara baca nahu dia tu. Ini untuk permulaan, untuk yang tak ada basic. Selepas dia dah tahu bayangan 1, 2, 3, kita akan tengok yang pertama macam mana. Yang kedua macam mana. Okey, macam al-awwal, al-thani, al-salisah. Itu kita tinggalkan. Okey. Adapun sekarang ni yang tak tahu, tak ada basic nahu sebagainya. Surah wahid, surah isnan, surah salasah, surah arba'ah, surah khamsah. Yang ni gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Okey, jadi kalau ikutkan jawapan dia macam ni. As-surah li'adad wahid fi surati wahid. As-surah li'adad wahid fi surati wahid. Gambar untuk nombor 1 di gambar 1. Okey, waktu sangat-sangat mencemburui kita. Saya tak rasa kita boleh habiskan latihan ni sama-sama. Dan saya rasa nak masuk dalam Quran time. Tapi tengoklah sahabat-sahabat sekalian macam mana nak habiskan. Kalau dia ada dua pilihan, sama ada nak habiskan yang ni ke ataupun nak masuk Quran time. Saya tengah buat satu ni lah bagi sahabat-sahabat buat pilihan. Tinggal 7 minit je, 6 minit, subhanallah. Saya rasa habiskan je lah. Kita habiskan je minggu depan. Baru kita masuk tentang Quran time tersebut. Tamam. Sebab dalam Al-Quran ada yang kita belajar wahid sampai salasah sampai khamsah ni. Dalam Quran ada sebut nombor 1 sampai 5. Saya nak masuk dan kongsikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Tapi latihan ini sangat cemburu dengan waktu kita. Okey. Jadi, saya teruskan dengan slide terus insya-Allah. Quran time kita jadikan minggu depan lah. Okey. Ya ikhwanana. Soalan. Aina suratu li'adad arba'ah? Aina as-suratu li'adad arba'ah? Minta sahabat-sahabat jawab terus. Aina as-suratu li'adad arba'ah? Biar saya bantu sedikit. As-suratu li'adad arba'ah fi. As-suratu li'adad arba'ah fi. Kotak gambar yang mana satu? 1, 2, 3, 4, 5. Yang jawab 2. Bagus. Surati Isnan. Masya Allah. Masya Allah. Betul. Yang bagi tahu as-suratu li'adad arba'ah fi surati Isnain. Betul. Adapun yamin yasar tak ada kena mengena sekarang ni. Jawapan yang tepat kita kena bagi tahu adalah gambar bagi nombor 4 di gambar 1 atau gambar 2 atau gambar 3 atau gambar 4 atau gambar 5 macam tu. Jadi saya nak dengar sahabat-sahabat sekalian jawab as-suratu li'adad arba'ah fi surati Isnain ataupun surah Isnain. Begitu.
Naam. Kenapa isnan? Cuba tengok sama-sama. Wahid kitab, isnan kitab, salasah kitab, arba'ah kitab. Adapun yang tepat dalam nahu 3 sampai 10 kena bagi jamak. Salasah kutub, arba'ah kutub. Yang tu tinggalkan dulu. Naam. Jadi sini ada 4 kitab. Yang jawab dengan tepat, Masya Allah. Kita teruskan, ya Allah. Soalan yang kedua. Aina surah li'adad isnain? Yang sahabat hafal, isnan. Aina surah li'adad isnan? Sekarang, di mana gambar untuk nombor 2? Aina surah li'adad isnan, ya ikhwanana? Aina surah li'adad isnan? Aina as-surah li'adad isnan? Saya bantu sedikit. As-surah li'adad isnani fi. Jawab. Fi apa? As-surah li'adad isnan fi surah. As-surah li'adad isnan fi surah. Gambar untuk nombor 2 di gambar 4. Naam. Masya Allah, yang jawab dengan tepat sekali. Tahniah. Masya Allah. As-surah li'adad isnan fi surah arba'ah. Betul tu. As-surah li'adad isnan fi surah arba'ah. Yang jawab 3, maaf. Kurang tepat. Tengok tu. Gambar untuk nombor 2. Jadi nombor tu, nombor 2 yang saya bulatkan nombor 2. Jadi mana yang buku menunjukkan 2 buku? Nombor 4. Bukankah begitu? Iya. Tengok. Wahid kitab, isnan kitab. Kan? Ada 2 buku. Jadi 2 kita sambung dekat 4. Okay, teruskan. Ya Allah. Sekarang nombor 5. Ya ikhwanana, aina as-surah li'adad khamsah? Aina as-surah li'adad khamsah? Aina as-surah li'adad khamsah? Mana gambar untuk nombor 5? Aina surah li'adad khamsah? Aina surah li'adad khamsah? As-surah li'adad khamsah fi. As-surah li'adad khamsah fi. Yang jawab surah khamsah betul sekali. Yang jawab surah khamsah betul sekali. Yang jawab surah khamsah betul. Apa tu surah khamsah? Gambar 5. Gambar 5 yang hujung sebelah kiri tu kan? Sekali. Naam. Apa tu yang dimaksudkan dengan as-surah li'adad khamsah fi surati khamsah? As-surah li'adad khamsah fi surati khamsah. Gambar untuk nombor 5 di gambar 5. Gambar untuk nombor 5 di gambar 5. Cuba tengok gambar 5 tu ada berapa buku? Wahid kitab, isnan kitab, salasah, arba'ah, khamsah. Cuba baca juga. Wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah. Kalau nak kira bukan kira bahasa Melayu. Cuba kira terus, aplikasikan bahasa Arab. Wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah. Jadi ada 5. Jadi sebab tu jawapan dia as-surah li'adad khamsah fi surati khamsah. Yakni gambar untuk nombor 5 di gambar 5. Tamam? Okay, last. Saya tak bagi tahu dia punya tulisan. Sahabat-sahabat kena jawab sendiri. Aina as-surah li'adad salasah? Aina as-surah li'adad salasah? Mana gambar untuk nombor 3? Aina surah li'adad salasah? Ini yang terakhir. Aina surah li'adad salasah? Cuba jawab. Yang jawab dengan tepat sekali, Masya Allah. As-surah li'adad salasah fi surati salasah. Aina surah li'adad salasah? Mana gambar untuk nombor 3? As-surah li'adad salasah fi surati salasah. Gambar untuk nombor 3 di gambar yang ketiga. Betul kan? Gambar ketiga. Cuba kira berapa bilangan yang ada dekat situ. Wahid, isnan, salasah. Wahid, isnan, salasah. Wahid, isnan, salasah. Jadi sebab itulah gambar untuk nombor 3 di gambar ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin.
kita akan sambung Quran Time pada waktu yang hari lain lah sebab dah hujung waktu kelas kita. Alhamdulillah, apa pun tahniah sebab dah selesaikan latihan pertama. Mungkin sahabat-sahabat sekalian agak pusing dengan cara nak jawab dan sebagainya, tapi tak apa. Jadikan ini sebagai satu cabaran dan juga langkah pertama untuk faham lebih dalam pada kelas seterusnya. Sebab kelas yang berikut-berikut akan berlaku pengulangan yang banyak seperti ini juga. Jadi lama-lama biasa tu insya-Allah. Jadi saya tak sempat nak masuk yang ini, kita akan tinggalkan yang ini pada kelas yang berikutnya insya-Allah. Jadi kita akan jumpa sahabat-sahabat sekalian pada kelas berikut untuk kita selesaikan latihan-latihan yang lain dan masuk Quran Time insya-Allah sedikit. Jadi harap-harap sahabat ulang gaji hafal perkataan yang perlu dihafal, share kalau yang belum share. Jadi kalau ada soalan boleh tanya insya-Allah. Kalau tiada soalan, kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jazakumullahu khairan katsira ya ikhwanana. InsyaAllah kita jumpa kelas yang berikut. Saya nak komen sedikit sebab ada sahabat kita bagi tahu pasal seronok tapi teragak-agak lagi. Jangan risau, ada pelajar kita yang dia usaha sungguh-sungguh, Masya Allah. Unit pertama macam sahabat-sahabat juga. Tapi bila dia dah masuk unit ketiga, unit keempat, Allahu Akbar, latihan-latihan yang kita pernah ambil, dia boleh jawab dengan lancar. Dia boleh jawab dengan lancar. Sebab dah biasa, sebab banyak pengulangan dibuat. 100 kali mungkin lebih kita dah buat pengulangan. Jadi subhanallah, mudahlah insya-Allah. Tapi kalau sahabat-sahabat, usaha. Tamam. Itu je komen tambahan. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan.